Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat sejahtera semua. Boleh dengar suara saya? Jelas? Clear ke? Okay. So, sebelum kita start, Kurang jelas. kurang jelas Okey, boleh dengar tak? Okay. Okey, so sebelum kita start ni saya nak recall balik lah, nak recap balik berkenaan dengan apa yang telah awak belajar ataupun konten yang awak akan belajar sepanjang semester ni lah berkenaan dengan kursus hydraulic engineering. Okay, kalau kat sini saya ada share teaching plan, okay, teaching plan untuk subjek ni. So sebelum ni awak dah cover berkenaan dengan chapter 1 hingga chapter 5 lah. Okay. So chapter 1 berkenaan dengan introduction, okay. Chapter 2 berkenaan dengan hydraulic pump, chapter 3 berkenaan dengan compressor, okay. Kemudian chapter 4 valve dan chapter 5 actuators. So untuk chapter 6 dan seterusnya sehingga chapter 10 awak akan belajar berkenaan dengan lebih kepada circuit analysis, circuit design, kemudian ada yang terakhir nanti akan melibatkan dengan elektropneumatik, elektrohydraulics. Okay, so itu akan ada sedikit penambahan lah dari segi komponen. Okay. So hari ini untuk chapter 6 berkenaan dengan ancillary hydraulic devices. Okay, so ancillary ni lebih pada komponen-komponen tambahan, okay, selain 3 komponen utama iaitu pump, valve dan juga actuators. Yang tu yang utamalah. Dalam satu circuit yang lengkap, yang komplit mesti ada 3 benda tu. Ada pump, ada valve dan ada actuators. Okay, dari segi supply, ada bahagian controller dia dan juga dia punya output dia. Kemudian untuk ancillary ni, kita akan belajar berkenaan dengan jenis-jenis oil tu, fluids, okay, dia punya tank dan juga filters, kemudian jenis connection dia, dan juga ada accumulators. Okay, accumulators ni tambahan lah, alat tambahan digunakan untuk sistem hydraulics ataupun pneumatics. Okay. So kalau dikatakan tambahan tu maksudnya benda tu tak ada pun tak apa. Okay, tak wajib lah untuk satu circuit yang complete. Okay, saya share slide sekejap. Chapter 6 ancillary hydraulic devices. So yang pertamanya kita akan kenal lah berkenaan dengan hydraulic fluids. Okay, benda ni yang paling penting bila melibatkan hydraulics tu mesti ada fluid ataupun oil tersebut. Okay. So dekat sini dikatakan fluid characteristics have a crucial effect on equipment, performance and life. Okay. So bila kita kata ke hydraulics, kita kena tahu benda tu mesti melibatkan oil, okay, hydraulic oil. Dan hydraulic oil ni ada banyak jenis. Dan dia memberi kesan yang sangat penting lah pada punya performance dan juga jangka hayat dia. Termasuklah dari segi untuk pump, valve ataupun actuators yang kita akan gunakan. So kita kena pilih ataupun kenal pasti karakter ataupun jenis-jenis hydraulic untuk penggunaan kita. Okay. Kemudian, it is important to use a clean, high quality fluid in order to achieve efficient hydraulic system operation.
bersih dan juga berkualiti lah. Sama juga macam konsep kereta kita, kereta kita menggunakan ada hydraulic kan, gunakan untuk braking system. Jadi benda tu kita mesti guna yang bersih dan high quality lah. Bila kita dah guna secara color yang lama, kita kena tukar pada yang baru. Sebab benda tu bila dia dah close loop, kita guna banyak kali, mungkin lebih setahun 2 tahun, kita kena tukar yang baru lah. Itu dari segi maintenance dia. Then, most modern hydraulic fluids are complex compound that have been carefully prepared to meet their demanding task. Okay. So, dia adalah dia punya bahan-bahan asing, okay, untuk menepati ataupun untuk meet requirement yang kita nak lah. Okay. Kemudian dia ada banyak jenis. Ini contoh-contohnya. Ada 5 jenis yang utama lah. Pertamanya, petroleum base, emulsion, water glycol, synthetics and vegetable base. So, benda ni bergantung pada application kita. Contohnya paling mudah untuk vegetable base, okay, minyak sayuran ni. Kita gunakannya pada proses pemakanan. Okay, kalau kita punya produk kita tu lebih pada pemakanan ataupun benda-benda yang bersih, kita kena tak boleh guna oil yang melibatkan petroleum ataupun yang sintetik lah. Okay, water glycol ke, kita kena guna yang semula jadi. Okay, so kalau katalah dia ada leaking ke, okay, maksudnya dia tak tercemar kepada produk kita tu. Kemudian, the hydraulic fluid has a following 4 primary function. Okay, kat sini dia kata ada 4 function utama lah. Pertamanya, yang kita tahu dia mesti nak transmit power. Okay, bila daripada chapter 1 tu kita dah belajar tentang Pascal law. Okay, transmit power tu dekat kita punya oil tu, fluid tersebut. Kemudian function yang keduanya, lubricate moving parts to protect from wear. Maksudnya macam gear, okay, macam pump, ada gear pump, lepas tu ada valve, ada actuator. Benda tu semua melibatkan part-part yang boleh bergerak, okay, moving parts. Jadi benda tu kita perlu, kalau kita tengok dia punya dari segi tolerance tu antara permukaan tu sangat-sangat rapat. Jadi mesti gunakan hydraulic fluid ni yang betul untuk sebagai lubrication. Kemudian sebagai seal clearance between mating parts daripada valve ataupun gear pump tersebut. Kemudian dissipate heat from the component and back to the reservoir. Okay. Ini pun satu function dia untuk bila penggunaan kita tu dah terlampau lama, okay, dia akan menjana sedikit haba lah. So haba tu kita boleh keluarkan melalui fluid tersebut. Kemudian to accomplish the 4 primary functions and practical from a safety and cost, a hydraulic fluid should have the following properties. So ni mesti ada dia punya karakteristik ni lah. Okay, ada good lubricity, ada viscosity, chemical stability, okay, compatibility with system materials, high degrees of incompressibility, fire resistant. So ini bergantung pada kita punya application lah. Kalau application kita tu melibatkan bahan-bahan yang mudah terbakar, kita kena cari fluid yang ada fire resistant, maksudnya yang tak mudah terbakar, macam non-toxicity. Kalau bahan untuk produk yang bahan pemakanan, kita tak boleh cari yang ada yang toxicity, maksudnya kita kena cari yang bukan toxicity. Kemudian ada low density and low volatility, good heat transfer capability. So ini adalah antara dia punya karakteristik dia. Okey, ini berkenaan dengan tank. Okay, tadi berkenaan dengan fluid, lepas tu kita ada tank. Benda-benda ni kita kena tahulah. Walaupun benda ni tak penting, tetapi dari segi kalau kita nak buat untuk satu sistem yang efisien,
kita kena tahu dia punya size dia, macam fluid tadi kena tahu dia punya karakteristik dia. Itu contoh-contoh untuk chapter 6 ni lah, ancillary devices. Okey, yang seterusnya adalah tank, okay, ataupun reservoir. The reservoir serve not only as a storage space for the hydraulic fluid but also as the principal location where the fluid is conditioned. Okay. So kita tahulah bila tank ni memang tempat dia menyimpan, okay, storage space untuk hydraulic fluid tersebut. So kalau kita tak guna, dia akan return balik ke dalam tank. Bila kita guna, dia akan naik dalam sistem, lepas tu dia return balik dalam tank. Okay. The reservoir is where sludge water metal chips settle and where entrant air pick up by the oil is allowed to escape. Okay, dekat sini lah kita nak, mungkin bila kita dah running dalam 1 jam, 2 jam, okay, setahun, 2 tahun, dia dah masuk dalam sistem kita, dah masuk dalam pump, dah masuk dalam valve, actuator kita, mungkin ada sedikit kotoran, contaminants. So contaminant tu dia akan masuk balik ke dalam tank. Dalam tank tu kita akan ada satu perapis lah. Okay. So kat situ kita akan asingkan balik. Jadi bila dia sedut balik ke dalam sistem kita tu tak adalah tercemar dengan contaminants. Okay. So antara fungsi lain untuk tank, okay, selain untuk storage space, kemudian sebagai the dissipation of it also design reservoir. Okay, so kalau betul, okay, dengan nilai yang betul, dimension yang betul, dia boleh bertindak sebagai dissipation of heat lah, dia boleh kurangkan haba minyak tersebut, okay, sebagai cooling. So dari segi rule of thumb dia, maksudnya kita sebagai dia punya pengiraan dia, reservoir having a capacity of 3 times the volume flow rate. Okay, maksudnya 3 kali Q. 3 times of the flow rate in unit of volume per minute. Maksudnya Q tu dalam unit unit per minute. Okay, unit per minute. Maksudnya dia ada nilai sebanyak 3 kali ganda lah. Kalau katalah kita punya sistem tu memerlukan 10 liter per minit. So kita kena kali lah dengan 3 kali ganda. Jadi kita kena buat satu storage sebanyak 3 kali ganda dengan 10 liter tu. So kita buat dalam 30 liter untuk tank. Okay. So itu antara contoh untuk macam mana pengiraan tank. Mungkin boleh kita buat sikit. Kita nak buat cukup-cukup pun okey. Kita nak buat lebih banyak, lebih daripada 3 kali ganda pun boleh. Tapi kalau dari segi cost, space tu kena ambil kira lah. Jadi kalau terlampau besar sangat nanti mungkin tak sesuai untuk kita punya sistem. Okay, dari segi cost kita kena consider juga, mungkin lebih mahal. Okay. So secara ideal dia 3 kali ganda. Okay. So kalau dari segi gambaran kasarnya, okay, untuk dalam tank ni berbentuk macam ni lah. Contohnya macam kita punya reservoir dekat lab tu, contoh dia macam ni. So dalam ni kalau awak tengok dia ada satu, kita panggil dia sebagai baffle plate. Okay. Dia separate antara kawasan untuk yang akan disedut masuk ke dalam sistem dan juga yang return ke dalam tank semula. So tujuannya, kalau awak tengok sini dia ada satu angle. Ada condong sikit. Condong ni gunanya untuk bila ada contaminants dia akan mendak kat kawasan sini lah. Okay. Senang kita nak drainage balik ataupun kita nak buat maintenance. So baffle plate ni kat bawah ni dia beritahu ada banyak function lah. Satu untuk permit pouring substance to settle to the bottom. Okay. So kalau macam kata contaminant, benda-benda yang kasar datang ni daripada sistem kita tu, so bila dia masuk dalam tank, ada baffle plate ni, dia akan terasing lah. So dia tak akan disedut semula lah ke dalam pump. Okay. Kalau benda tu yang kasar, bila kita sedut masuk dalam pump ataupun valve, dia akan boleh merosakkan lah kita punya komponen. Okay. Kemudian to allow entrant A to escape from oil. Okay. And prevent localized turbulence in reservoir. Maksudnya bila dia return balik dari segi sistem, okay, dia masuk balik dalam tank ni, mungkin dia akan berkocak lah.
Okay, akan ada kocakan kat situ, mungkin ada turbulence. So nak mengelakkan benda tu stable balik, kita guna baffle plate ni. Okay, kita separate balik. Supaya bila ada gelembung udara tu tak disedut ke dalam pump. Okay. Pump ni dia punya kelemahan dia bila ada cavity. Maksudnya ada macam gelembung udara tersebut banyak kali berlaku, dia boleh merosakkan dia punya blade. Okay. Blade kita akan jadi cacat lah. Kemudian promote heat dissipation. Okay, itu contoh ni lah. Contoh function dia. Okay, ini contoh gambar untuk hydraulic power units. Bila kita cakap power unit ni maksudnya dia satu set. Okay, dia ada motor. Okay, ini adalah motor. Ini adalah motor, electric motor. Okay, kita sambung dengan plug. Kemudian ini adalah pump. Ini adalah pump. So dia akan sambung, dia akan sedut, lepas tu dia akan masuk ke dalam sistem lah. Kemudian dia ada filter kat sini Yang satu filter. Okay. So ini kita panggil dia satu set ataupun power unit, hydraulic power unit. Ni pula hydraulic power pack. Power pack ni adalah benda yang portable lah. So kita boleh sebagai mobile, kita boleh gerak-gerakkan dia. Compare dengan power unit yang ni. Okay. Kemudian kita ada fluid. Okay, ada oil tadi, kita ada tank. Kemudian kita mesti ada filter. Okay. So filter tu mengelakkan contamination lah. To filter the hydraulic system from contamination. The main reason in breakdown in hydraulic apparatus atau component is contamination. So setiap macam valve kita tu ataupun pump kena bersih, tak boleh ada satu sedikit pun contamination. Sebab dia punya clearance ataupun dia punya moving part tu sangat-sangat rapat. So ini adalah simbol simbol untuk filter. Okay, kalau ni kena hafal lah. Dia ada line putus-putus ni melintang. Okay, ini untuk filter assembly. Kat mana kita letak filter tersebut dalam power unit. Okay. So sini ada yang letak check valve. Check valve ni untuk one direction. Okay. Ada yang letak dekat return line. Okay. Untuk masuk semula ke dalam tank. Ada juga full flow filter. Kemudian ni kita sambung secara selari untuk check valve. Yang ni secara sesiri. Ni selari. Okay, kemudian kita mesti ada pressure gauge. Kita dah ada filter, kita mesti ada pressure gauge. Pressure gauge ni lebih kepada untuk monitor kita punya pressure. So application ni to monitor the pressure inside the system, to adjust pressure setting of pressure control valve, to determine forces exerted by hydraulic cylinders and torque delivered by hydraulic motor. Itu penggunaan pressure gauge. So kalau tengok dekat sini, ini semua dah maklum Ini gambar apa ni? Benda yang paling penting dalam komponen hydraulic. Okay. Pressure relief valve. Okay. Kalau awak buat lab 1 dengan lab 2 mesti dah perasan kan? Kalau untuk lab 2, untuk part A tu, mungkin perasan part A tu tak ada. Dalam design circuit tu tak ada pressure relief valve. Encik Kemal minta kita tambah. So benda ni sebagai safety. Okay, contohnya kalau kita katalah pump ni sentiasa berpusing. Okay, sentiasa pusing, kita dah on. Dah masuk ke atas. Okay, katalah sini kita tutup. Okay, valve ni kita tutup kat sini. So pressure dekat sini akan meningkat. Line kat sini akan meningkat. Kalau kita tak pasang benda ni, pump kita boleh rosak. Okay, sebab dia sentiasa on je. Sebab tak ada automatic cut off. Tak ada benda yang boleh detect dia untuk cut off motor ataupun pump. Jadi sebagai safety, kita kena pasang pressure relief valve ni. So macam mana konsep dia? Okay.
Kalau awak tengok kat sini, pressure relief valve ni dia ada satu arrow yang tak selari dengan antara port A, katalah ni port A dan ni port B. Okay, dia mesti daripada A ke B. Jadi pada keadaan asal, okay, initial position dia, dia punya port ni terputus. So minyak tak boleh lalu. Tapi dia ada satu pilot line kat sini. Okay. Katalah benda ni kita set dia sebagai 10 bar atau 10 bar. Kita on pump tu akan jalan, running, mula-mula dia akan naik 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar. Okay. Sampai sini kita katalah kita lock dia, kita close dekat sini. Dia akan naik sampailah 10 bar. Bila sampai 10 bar, line ni semua kat 10 bar. Ni pun dekat 10 bar. Okay, 10.1 bar. 10.1 bar, yang 0.1 tu dia akan tolak pula. Dia akan masuk ke pilot line ni, dia akan tolak arrow ni. Dia akan tolak dan arrow ni akan bergerak. Okay. Arrow ni bergerak disebabkan spring ni. Kalau spring ni menyebabkan dia pada keadaan asal dia akan tertutup lah. Bila ada tekanan tertentu, okay, bila kita boleh adjust kat sini, kata 10 bar, lebih pada 10 bar tu dia akan tolak spring tu. Dia akan tolak spring tu dan arrow ni akan selari lah. Okay, dia akan selari kat sini dan oil tu boleh mengalir daripada A ke B. Jadi, bila sampai 10 bar, yang lebihan tu dia akan masuk ke sini. Okay. Dekat sini dia akan maintain 10 bar je. Okay. Katalah pump ni masih lagi jalan, okay, running lagi, dia akan meningkat lagi dia punya pressure tu, yang lebihan tu dia akan masuk ke pressure relief valve ni melalui A ke B. Sebab arrow ni dah bersambung. Okay, dia ada flow. So ni kalau bila dia turun ke 9 bar, automatik arrow ni akan bergerak balik lah pada asal. So dia akan terputus. Okay, dia akan terputus disebabkan ada spring ni. Spring ni akan menolak dia. Okay, itu konsep pressure relief valve. So bergantung. Dia bergantung pada berapa nilai setting yang kita gunakan dekat spring tersebut. Okay, spring ni yang tempat kita putar lah. Dia ada satu knob tu. Bila kita pusingkan knob tu, maksudnya kita ketatkan spring ataupun kita longgarkan spring tu. Bila kita longgarkan spring tu, maksudnya bila ada pressure sikit dia dah boleh tolak arrow ni. Kalau kita ketatkan spring ni, maksudnya dia perlukan pressure yang lebih tinggi lah dalam pilot line ni untuk tolak arrow ni bersambung. Termasuk pressure relief valve. Dan itu adalah sangat penting. Apa-apa sistem pun dalam design kita mesti pasang benda ni. Walaupun kalau dekat lab tu, dalam lab tu power unit kita tu, okay, yang benda ni memang dah ada setting. Tahu saya dia dalam 60 bar. Okay, 60 bar. Okay. Kalau kita kata kita onkan pump ni, dia akan jalan juga sehingga 60 bar, dia akan pusing balik ke return lah balik dalam. Dia dah integrated dengan satu pressure relief valve dalam tu. Dia dah set 60 bar. Tapi kalau kita punya sistem ke atas ni, kalau kita nak buat eksperimen, kita set banyak 30 bar ke ataupun 50 bar. Jadi kita tak bolehlah bergantung pada power unit kita tu sebab benda tu memang dah fix, dia dah set 60 bar je. Kalau kita nak nilai tu lebih rendah daripada 60 bar, kita kena pasang satu pressure relief valve yang kita boleh adjust sendirilah. Okay, kehendak kita. So gunanya pressure relief valve. So benda ni awak kena perhatikanlah dia punya simbol ni. Simbol ni kena hafal. Kena faham dan hafal. Okay, macam mana dia punya konsep dia. Ada juga satu simbol pada keadaan asal dia memang dah bersambung. Dia sambung juga tapi keadaan asal dia bersambung. Okay, bila ada pressure dia akan putus. Okay, tu ada satu lagi nama valve dia lah, nama pressure relief valve juga. Itu untuk memutuskan dia. Yang ni untuk menyambung, yang tu nak memutuskan. Okay. Kemudian kita ada flow meter. Flow meter kegunaannya to monitor the flow rate of the system, to evaluate the performance of hydraulic component as well as to troubleshoot the hydraulic system.
Kemudian to check the volumetric efficiency of pump and also to determine leakage path within the hydraulic circuit. Under the types of flow meter are rotor meter, side flow indicator, disk turbine, turbine flow meter and electronic digital readout. So flow meter ni lebih pada nak menentukan nilai flow rate kita lah. Konsep dia sama macam meter air rumah kita tu. Okay. So lebih laju dia punya Q kita tu, flow rate tu dalam kita punya pipeline, so dia akan bergerak lebih laju lah, meter tu. Okay. Kemudian kita masuk pula ke bahagian konduktor ataupun hose. Okay, so konduktor ni atau hose ni terbahagi pada dua jenis. Satu adalah rigid, satu lagi fleksibel lah. Kalau rigid ni lebih pada macam kalau awak tengok dekat excavator, okay, dekat boom tu ataupun dekat boom tu, tempat yang boleh bergerak lah. Yang tu adalah rigid line. Konsep dia sama macam pipe air yang stainless steel ke, tu kita panggil dia sebagai rigid line. Kalau untuk fleksibel, macam kita gunakan dekat lab tu, itu adalah fleksibel. Okay. So hydraulic and pneumatic pipe. Okay, ni pipe So pipe ni dalam kategori rigid line. Okay. The highest rigidity in any hydraulic and pneumatic circuitry is available through pipes. Typically, mild steel is usually used in manufacturing pipe. Besides mild steel, alloy steel pipe are also used occasionally for the same purpose. So yang kalau untuk hydraulic, galvanized pipe ni tak boleh guna lah. Okay, galvanized pipe ni yang sama macam pipe air. Okay, pipe air kita yang lama tu. So itu boleh berkarat kan. Jadi itu tak digalakkan, tak digunakan dalam hydraulic system. Okay, ini adalah pipe connector. Sama juga pipe connector ataupun fitting yang kita gunakan untuk pipe air. Sama juga. Cuma mungkin material dia, bahan-bahan yang digunakan tu lebih berkualiti lah. Lebih tahan, lebih keras, okay, lebih tahan lasak lah. Kalau kita nak comparekan dengan pipe air. So ada banyak jenis lah. Ada elbow, ada T, ada cross, ada 45 degree semua. Okay, ada coupling, sama juga. Nama dia pun sama. Cuma bahan dia tu berbeza. Okay, hydraulic and pneumatic tube. So tube ni tadi dalam kategori rigid juga. Rigid. Okay. Tube is more flexible than any pipe, but still more rigid than any hose. Tube is used typically when a limited flexibility is needed, especially in designing a bend or curve around the hydraulic machine. So nuke tube fitting ni sama juga. Tube fitting ni lebih pada guna ada thread kat sini. Ada thread maksudnya kita boleh sambung lah. Kemudian ini adalah hose. Hose ni lebih pada fleksibel, untuk fleksibel type. Okay. So macam kita gunakan dekat lab tu, itu adalah hose. So cara kasar ni kita tengok dekat luar tu yang warna hitam adalah layer yang ketiga lah. Kalau ikutkan dia ada 3 layer. Okay. Ada layer 1, layer kedua, layer ketiga. Okay. So layer yang pertama ni dibuat daripada synthetic rubber ataupun teflon, polyester, elastomer ataupun komponen neoprene. Okay. Untuk yang layer yang kedua ni, so ini lebih pada woven okay, woven section okay, untuk menahan pressure. Kemudian yang top layer ni daripada wear resistant rubber, benda yang keras. Okay. Plastik ke, polyester, polyurethane, elastomer or any other materials. Okay. So kalau yang pipe air tu selalu kita pakai yang ni lah, polyurethane yang layer ketiga je. Tetapi tak ada layer pertama dan layer kedua. So kalau untuk hydraulic ni ada tambahan lah. Ada yang layer pertama ni okay, dan ada layer kedua. Sebab dia melibatkan minyak okay, dan juga pressure yang tinggi. Pressure yang tinggi ni memang kena make sure benda tu betul-betul tahan dan juga tahan haba. Okay. Itu berkenaan dengan hose. So dari segi pemasangan hose, okay, so kena make sure benda tu tak boleh terlampau tegang lah. Okay, macam ni. So kalau macam kita buat dekat lab tu, kalau katalah kita pasang
nampak benda tu macam cukup-cukup, sebab dia pendek je, kita gantikan yang panjang sikit. So, dia ada banyak saiz kan. Tujuannya adalah untuk mengelakkan dekat dia tak nak ada stres kat bahagian-bahagian yang yang bahagian kritikal. Contohnya dekat sini, okay. Kat sini, kat sini. Bila ada pressure yang tinggi, sini dia akan mungkin dia punya stres tu lebih tinggi lah. So dia boleh crack ataupun boleh pecah. Okay, kemudian ini lebih pada connection dia, fitting dia. So ada connector nut, ada external, ada pipe in, pipe end. So ini contoh penggunaan hose. So ada yang rigid, kalau tengok dekat sini, ini adalah rigid lah. Okay, guna pipe rigid. Tapi ini guna hose, dia fleksibel. So bergantung pada kita punya application kat mana kita nak pasang. Okay, untuk hose ni mungkin ada pergerakan. Okay, dia sambung dekat bawah ni bahagian dia punya boom tu. Okay, benda ni akan boleh naik turun ke ataupun pusing kiri kanan, jadi dia kena satu sambungan yang fleksibel lah. Okay, kalau macam untuk rigid ni mungkin disambung daripada pump pergi ke valve tersebut. Okay, daripada valve nak pergi ke actuator, mungkin benda tu melibatkan pergerakan, dia kena pasang yang fleksibel. Kalau dari segi yang tempat yang fix, contohnya daripada pump ke valve, tak ada pergerakan, so kita boleh pakai tube tadi tu, ataupun pipe. Okay, so ini yang jenis mobile ataupun yang nampak canggih sikit yang ni. So yang ni saya panggil boom tadi tu. So benda ni boleh bergerak. So dia boleh naik atas, dia boleh lurus, dia boleh bengkok. Jadi benda tu dia memerlukan satu sambungan yang fleksibel. Yang ni. Dia tak boleh cukup-cukup. Sebab nanti bila bergerak nanti dia akan memanjang ke ataupun memendek. So yang benda yang tengah-tengah ni, ini adalah valve dia lah. Tempat kita kontrol benda tu. Okay. Ada yang 3 to way ke, 4 to way ke, bergantung pada penggunaan. Okay, itu berkenaan dengan hose, sambungan dia. Kemudian ini adalah alat-alat tambahan lah, yang kita panggil ancillary tu. Okay. Ataupun kita panggil dia auxiliary. So ini adalah dipanggil adalah accumulators. So apa itu accumulators? So devices that store potential energy by means of either gravity, spring, or compressed gases, and act as a quick secondary source of heat power capable of doing useful work as required by the system. Okay. So secara kasarnya accumulator ni sebagai power tambahan. Okay, power tambahan. Kalau katalah kita tak boleh harap sangat pada pump. Okay, katalah pump tu ada failure ke ataupun trip ke. So kita boleh ada satu macam emergency lah, ada backup untuk kita punya sistem. Setakat untuk kita katalah kita buat kerja actuator tu, dia nak extend, mungkin tak sempat dia nak fully extend tu, dia nak buat kerja, trip pula. Tak ada elektrik ke ataupun pump kita rosak ke. So untuk safety, kita kena pastikan kita punya actuator tu mesti masuk balik, dan retract balik ke dalam. Contohnya, itu safety. Jadi itulah gunanya accumulator. Dia bekalkan satu tenaga, okay, untuk menggantikan pada masa yang singkat lah, bukan yang berterusan. So application dia ada 4 jenis: auxiliary power source, okay, power tambahan, leakage compensator, emergency power source, and hydraulic shock absorber. Okay, ada 4 jenis lah, 4 kegunaan dia, 4 kegunaan untuk accumulators. So accumulator ni ada 3 jenis. Cara dia nak simpan ND tu ada 3 cara. Satu menggunakan gravity, kedua menggunakan spring, ketiga menggunakan compressed gases. Okay.
Dia ada 3 tab ni, gas loaded, spring loaded and wake loaded. Kalau gas loaded ni maksudnya dia mungkin ada masuk macam diaphragm, diaphragm ataupun bladder, macam balon dalam tu. So dia akan masukkan gas tu dah penuh, tu dah kita dah store satu potential energy lah. Katalah kita macam kita tiup balon tiup balon, kita tiup sampai dia kembung, kemudian kita kunci. Katalah bila kita nak pakai, kita lepaskan je. So yang tenaga dalam tu yang kita gunakan untuk sebagai emergency. Itu untuk gas loaded. Kemudian spring loaded ni dia menggunakan tenaga spring, okey, ataupun kita gunakan wake loaded, kita gunakan beban lah untuk meningkatkan ataupun nak meletakkan dia punya potential energy tersebut. So ada 3 simbol, sebab ada 3 jenis, maksud ada 3 simbol lah. Nama ni gas loaded, spring loaded dan wake loaded. Okay, kalau gas loaded ni sama, ada arrow ni, yang kosong. Kosong tu maksudnya itu adalah gas ataupun air. Kalau spring loaded, sudah kita jumpa kalau spring maksudnya ada gambar spring. Kemudian kalau wake loaded, just ada gambar 4 segi ni. Okay, so ini antara kegunaan dia tadi. So ada 4 kegunaan tu. Yang pertama adalah auxiliary power source. Okay, tenaga tambahan. Okay, auxiliary ni tenaga tambahan lah. Okay, kalau tengok dekat sini, dia ada satu power unit. Okay, ni ada satu power unit, satu set. Okay, ada tank, ada filter, ada pump. Kemudian ni ada satu set. Panggil dia sebagai pressure relief valve. Okay, sebagai safety Lepas tu ni ada satu check valve. One direction, one flow je. Okay. Kalau setakat ni kita belajar, kita hanya pakai macam ni lah kan. Okay. Dia kira satu circuit yang complete lah. Tetapi kita boleh letak benda-benda tambahan. Contoh ni macam accumulator ni. So accumulator ni kita letak dekat sini. Contoh So macam mana fungsi dia? Okay. So dekat sini dia kata when the for two ways ni yang ni valve ni. Valve is manual actuated. Okay, sebab ni ada manual actuated. Oil flow from the pump and to actuator at the blank end of the cylinder. Okay. So katalah ini dalam keadaan initial position. Okay, initial position daripada P, ni port P, ni port T. Okay, port T. Ni port A, port B. Okay, sama juga Bila kita gerakkan, kita actuate valve ni, okay. So dia akan berubah keadaan lah. Daripada sini dia akan bergerak, daripada kiri ni akan pergi ke sebelah kanan ni. Okay. So dia tolak spring. So kita kena tekan je. Kalau kita lepaskan lever ni, spring ni akan tolak balik ke dalam keadaan asal tadilah. So dia kata kalau dia kata manual actuated, okay, kita dah actuate lever ni ataupun valve ni, dia akan bergerak. So daripada opposite direction tu dia akan pergi ke daripada P pergi ke A. Dalam keadaan asal daripada P pergi ke B. Kalau kita actuate je valve tu, daripada P akan bergerak ke A. So dia akan masuk ke sini lah. Dia akan masuk yang sebelah kiri ni. Kan? Bila dia masuk sebelah kiri ni, oil ni akan tolak piston ni ataupun actuator ni ke kanan untuk extend. Okay, then this extend the piston until it reach the end of the stroke. Okay, maksudnya end of stroke tu maksud dia dah sampai ujung lah. Okay. While the cylinder is in fully extended, okay, maksudnya bila dia dah sampai ujung, the accumulator is being charged by the pump. Sebab, okay, mula-mula dia masuk sini, dia jalan sini. Dia masuk sini. Okay. Accumulator ni tak masuk. Sebab ini kita punya pressure tu ada preset. Kita panggil dia preset value. Berapa nilai minimum untuk kita charge accumulator tu. Contohnya kita set dia sebagai 10 bar. Okay, 10 bar. Tapi dalam sistem ni
Ini katalah dalam 5 bar je ataupun 8 bar 5 bar je. Jalan, kita activate, dia dah gerakkan. Dia gerakkan silinder ni sampai ke hujung. Sampai ke hujung, dia dah stop, dia dah stuck dekat situ. Dia tak boleh gerak dah. Dia tak boleh gerak maksudnya line ni akan meningkat. Okey. Sampai ke 10 bar, dia akan charge accumulator tu. Okay, sebab tu lah while the cylinder is in fully extended. Selagi dia tak fully extended, maksudnya dia masih lagi. Dia belum charge. Okay, dia gerak lagi. Okay, bila dia sampai hujung, dia dah stuck kat situ, pressure tu akan build up dalam line ni. Okay, kemudian sampai kat 10 bar, dia akan start untuk charge accumulator tu. Okay, bergantunglah. Tapi kalau awak setting accumulator ni lebih rendah daripada nilai pump ataupun nilai dalam line ni, dia tak sempat gerak lagi, accumulator ni dah charge. Jadi kita kena setting dengan betul lah, kita kena tengok macam mana penggunaan kita tu. Kemudian the valve for two-way valve is then deactivated. Deactivated maksudnya kita lepaskan for the retraction of the cylinder. So dia akan pusing balik daripada P pergi ke B. So minyak tu akan pergi ke sini, pergi ke belakang. Okay, pergi ke belakang. So cylinder ni akan ke belakang lah, akan retract balik. Okay, disebabkan ada accumulator ni, accumulator ni dah store energy. Okay, dia dah simpan energy tadi, dah lama disimpan. Jadi bila kita lepaskan je valve ni, minyak daripada pump ni akan pergi ke piston ni. Okay. Di samping tu, tenaga daripada accumulator pun dilepaskan. Tapi tenaga tu dia tak boleh pergi ke belakang. Dia akan pergi ke depan. Okay, dia akan pergi ke depan. Masuk ke dalam sistem kita. Dia tak boleh turn ke dalam pump sebab ada check valve ni. So nak tak nak, dia punya tenaga tu akan pergi balik. Bertambah lah, bercampur dengan tenaga dekat pump tu. So lepas tu dia kata, oil flows from the pump and accumulator to retract the cylinder rapidly. Okay, so kita guna accumulator ni untuk tenaga tambahan. Tanpa kita adjust kita punya pump, tanpa kita adjust kita punya motor, electric motor tu untuk lajukan dia. Okay, jadi kita nak bagi kita punya silinder tu masuk dengan cepat, retract dengan cepat, kita gunalah accumulator ni sebagai tenaga tambahan. Setiap kali kita extend je, sampai full extend, dia akan charge accumulator. Bila kita dah habis, bila kita nak retract balik, accumulator akan lepaskan tenaga tu bercampur dengan tenaga daripada pump tu. So pressure tu dah berganda lah. Bila berganda, automatik dia akan masuk dengan cepat. So kat mana kegunaannya ni? Okay. Contohnya macam kata kita buat punching, punching operation, kita ketuk dekat kilang satu sistem. Bila kita dah punch, kita kena angkat kita punya piston tu, tools kita tu cepat-cepat supaya kita objek. Contohnya macam kata kita ada conveyor, kita ada satu punching, punching. So ni kata kita ada box, dia kita punya bahan lah, barang kita bergerak sampai kat sini, dia akan ketuk atau punch. Okay, dia akan tekan. So kita akan naik dengan laju lah. Bila dah selesai, kita kena naik laju. Kalau tidak, nanti dia akan merosakkan kita punya produk kita lah. Kan? Sebab tu kita gunakan konsep accumulator ni. So kita punya sistem maintain 5 bar je. Tak perlulah kita adjust lagi. Bila kita dah punch, kita nak naikkan pump pula. Jadi nanti pump tu akan rosak lah. Sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Dia punya nilai dia kan. So kita guna kemudahan accumulator ni sebagai tenaga tambahan. Okay, itu ada prinsipal dia macam mana dia bergerak. Kemudian yang keduanya sebagai leakage compensator. So saya cepat sikit sebab dah nak 8.40. So ini sama dah macam tadi. Okay. Tapi dia ada pasang satu, dia ada install satu pressure switch. Okay, pressure switch. Kalau awak tengok kat sini, dengan litar tadi, dia ada tambahan kat sini. Okay. Benda ni gunanya,
dia akan cut off motor dekat sini. Kata ada motor, motor ni ada pakai elektrik, pressure switch ni dia akan cut off plug kita tu, elektrik motor tu. Bila elektrik motor tu padam, off, automatik pump kita tak jalan lah. So kita punya sistem shut down lah. Itu gunanya pressure switch. Maksudnya sampai satu takat, bila dia dah detect satu pressure tu, kita off pump kita. Kita off kita punya motor dan pump kita. So bila dia nak pusing balik, bila kita nak retract balik ke belakang, kita guna tenaga accumulator. So dekat sini kata when the system is pressurized but not in operation, fully extend or retract, the pump charge the accumulator until the maximum pressure setting on the pressure switch is obtained. So ni kita boleh set lah berapa bar. Sampai certain pressure tu, katalah 10 bar, dia akan cut off. The contact on the pressure switch then open to automatically stop the electric motor that drive the pump. The accumulator then supply leakage oil to the system during a long period. Finally, when system pressure drop to the minimum pressure setting, it closes the electric circuit of the pump motor until the system has been recharged. So ini benda ni katalah dia tengah kita nak buat kerja punching tadi, bila dia nak gerak ke kanan, untuk extend, belum fully extend lagi, mungkin ada trip ke apa, dia gunakan nilai pressure ataupun tenaga dalam accumulator ni. Itu adalah untuk leakage compensator. Kemudian sebagai emergency power source. Power source sama juga tadi. So ada satu sistem, satu design. When the 3-way valve is energized, so dekat sini dia pakai perkataan energized. Energized ni maksudnya kita pakai solenoid. Solenoid ni nanti kita guna untuk elektro. So kita akan belajar lah macam mana konsep solenoid ni. Oil flow to the blank end of the cylinder, and also through the check valve into the accumulator and rod end of the cylinder. So dia akan masuk sini lah. Bila kita energize, dia akan bergerak. Bergerak daripada sini pergi ke sini. So dia akan bersambung. So akan masuk ke sini dan dia akan masuk ke sini. Jadi bila dah masuk, dia tak boleh return balik sebab ada check valve. Dia boleh masuk sini, dia boleh masuk sini je. Kemudian the accumulator charge as the cylinder extend. If the pump fails due to an electrical failure, the solenoid will be energized, shifting the valve to its spring offset mode. Then the oil stored under pressure is forced from the accumulator to the rod end of the cylinder to retract the cylinder. So ini sebagai power, emergency power. Katalah dia tengah buat kerja, sebab kita pakai solenoid. Solenoid ni bergantung pada elektrik. Bila electrical kita trip, so solenoid ni dah de-energize. De-energize ni maksudnya dia dah tak ada tenaga lah. So spring ni akan tolak balik. Dia akan tolak balik dalam keadaan asal. Jadi sini terputus. Ni dah terputus. Tak ada supply. Tak ada supply daripada pump. Bila tak ada pump maksudnya nak tak nak accumulator ni akan menolong untuk dia retract balik ke tempat. Dia akan retract balik kita punya accumulator ni. Kita punya silinder ke belakang. Masa dia tengah jalan, tiba-tiba trip, dia akan pusing balik ke belakang. Itu sebagai safety lah. Ini benda ni kita guna pada macam kita punya production, macam conveyor system. Benda tu ada sequence dia, ada timing dia. Maksudnya kalau katalah ada certain benda berlaku, ada event ke, macam ada trip. So accumulator ni membantu kita untuk dia kembali pada tempat asal. Kita punya actuator ni. Bila dia tengah buat kerja untuk punching, tak sempat nak punching lagi, trip. Jadi inilah guna accumulator ni. Accumulator ni bekalkan kuasa tambahan untuk dia retract balik. Kalau tak nanti dia tergantung kat situ. Nanti kita punya silinder tu akan tergantung macam tu. Dia tak turun, dia tak naik. Bila tak turun tak naik, nanti benda katalah conveyor ni ada bahan, ada produk kita ke kan.
benda tu masih berjalan, ada sistem lain dia berjalan, jadi dia boleh tersangkut lah. Untuk safety, kita nak pastikan sistem kita tu okey, kita pasang akumulator tu supaya dia dah boleh detect balik ke atas untuk sementara waktu. Asalkan dia dah naik pada keadaan asal. Itu adalah emergency power source. Kemudian yang terakhir adalah sebagai shock absorber. Okey, kita tahu kalau untuk hydraulic system ni mungkin pressure dia tinggi. Mungkin awak boleh rasa kot masa buat lab sebelum ni ada rasa macam bergegar kan. Bergegar tu kita panggil dia sebagai water hammer. Water hammer. So hydraulic shock atau water hammer is caused by the sudden stoppage or deceleration of the hydraulic fluid flowing at relatively high velocity in the pipeline. Selalunya berlaku masa kita nak actuate valve. Bila kita actuate valve, awak tengok dekat hose tu macam bergegar. Dekat lab selalu nanti awak tengok yang mana awak actuate ataupun awak tutup valve tu, dia akan bergegar lah sebab ada kesan water hammer tu. So kita boleh guna accumulator untuk mengurangkan water hammer tu sebagai shock absorber. One example where this occur in the case of rapidly closing valve, the resulting rapid pressure fluctuation or high pressure surge may cause damage to the hydraulic system components. If an accumulator is installed near the rapidly closing valve, yang ni valve ni, the pressure pulsation or high pressure surge are suppressed. So, maksudnya benda tu kita boleh kurangkan lah menggunakan accumulator. So macam mana konsep dia? Sama juga, dia akan masuk ke dalam ni. Disebabkan sini dia terhenti, maksudnya dia akan charge lah. Pressure tu akan charge kita punya accumulator. So bila kita actuate je kita punya valve, sebelah kiri, sebelah kanan ni, so benda ni akan bersambung. So bila bersambung, pressure tu mungkin dia akan berubah. Bila akan berubah. Jadi untuk mengurangkan perbezaan tekanan tu, accumulator ni boleh support, boleh supply lah. Supply sikit supaya dia dapat absorb. Dia dapat absorb pressure yang berubah tadi tu. Contohnya bila kita actuate benda ni, katalah sini ada 10 bar. Bila kita actuate je, dia dah bersambung, pergi ke sistem, dia gerak je, 10 bar ni dia akan drop ke 8 bar ataupun 7 bar. Sebab benda tu kita dah actuate, minyak tu dah pergi ke sistem, dah masuk. Jadi nak cover lagi dalam 2 ataupun 3 bar yang hilang tu, itulah tujuannya accumulator ni. Dia akan supply sebab dia dah ada energi dalam tank tu. Dia kesan dia tengok ada beza ada perbezaan tekanan, automatik dia akan release dia punya pressure tu. Dia punya pressure tu tak boleh ke belakang sebab kita dah pasang check valve. Kalau kita tak ada pasang check valve ni, mungkin dia boleh ke belakang lah. Jadi kita punya sistem accumulator tu tak berkesan sangat lah. Itu adalah shock absorber. Kemudian itu habis berkenaan dengan accumulator. Yang terakhir sekali kita ada pressure intensifier. Kita punya komponen tambahan lah. So apa itu pressure intensifier? Intensifier ni macam penguat device that increase pressure relative to standard pump. So kalau tengok dekat dia punya cross section ni, dalam intensifier ada dua piston yang bersambung. Satu ni area dia lebih besar dengan yang satu. Awak tahu kalau P equals to F over A, F dia ni sama sebab dia bersambung dengan satu solid ataupun rigid rod. So katalah F kat sini sama, ni F1 sama dengan F2. Jadi yang berbezanya adalah P dengan A lah. Kalau P sini, ni P1, ni P2, ni A1, ni A2. A2. Okey. Katalah P1 masuk dengan A dia. Bila dia masuk sini ada pressure juga. Tapi disebabkan dia punya
luas piston ni dengan ni berbeza. Okay, tapi F dia sama. F ni kita boleh cancel, jadi P, kalau ikut equation ni, P1 A1 equals to dengan P2 A2, kan? P1 A1 P2 A2. Jadi kalau katalah nilai F dia dah sama, bila P dekat sini satu certain, katalah 10 bar dengan A dia 1 sini, dekat sini P dia akan meningkat lah, akan naik. Okay, sebabnya A kita ni dah kurang, dah turun, dah kecil. Okay, luas dia dah kecil, automatik P ni akan meningkat supaya dia boleh setara lah nilai P1 A1 P2 dengan A2. Faham? Jadi nilai ni automatik yang masuk tu kata dah 10 bar, yang keluar tu akan jadi 20 bar. Itu maksudnya pressure intensifier. So kegunaan dia, contohnya dekat sini, okay, ni ada satu circuit. When the pressure in the cylinder reach the sequence valve, okay, ni adalah sequence valve. Okay, sequence valve. Setting, the intensifier start to operate. Okay, so ini intensifier lah. The high pressure output of the intensifier closes the pilot check valve, ini, and pressurize the blank end of the cylinder. Kat sini lah. To perform the punching operation, maksudnya dia nak gerak ke kiri untuk extend. The pilot to open check valve. So yang ni bila dia dah sampai ujung ni, sini ada satu load. Kita nak pancing pancing, mungkin load tu keras macam besi ke, kita nak tebuk dia ke, kita nak lubangkan dia. Benda ni keras. Sampai dekat load ni, dia punya piston, dia punya silinder tu macam terhalang lah, boleh terhalang, dia memerlukan lagi tenaga, pressure dekat line ni, dalam ni. Okay, dalam ni. Sebab tu a pilot to open check valve is used to permit interaction of the high pressure output ni. The high pressure output of the intensifier close the pilot check valve. So dekat sini kata dah sampai certain value, okay, kata tadi dia gerak, mula-mula dia gerak 1 bar. Bila dia dah sentuh dengan load ni besi, benda yang keras, so dia macam terhalang, dia akan tersangkut sikit. Bila tersangkut, automatik benda ni dia akan tolak pilot valve ni, so dia akan bersambung. Okay, bersiri. Bila bersiri, dia akan mula masuk ke intensifier. Bila dah masuk ke intensifier, automatik intensifier ni akan double balik dia punya pressure tu. Jadi 2 bar, jadi 4 bar, jadi 6 bar. Sampailah dia boleh tekan load tersebut. Kalau dia dah lepas load tu, maksudnya dia dah tak ada pressure lah. So benda tu dia akan, kat sini dia akan release balik. So intensifier tu dah tak ada kerja balik lah. Itu maksudnya. Then a pilot to open check valve is used to permit retraction of the cylinder. Jadi pilot to open check valve yang ni So yang ni gunanya kalau katalah tadi mula-mula kita gerakkan daripada kanan ke kiri, jadi dia akan bersilang. Akan bersilang. Tapi bila kita nak detect balik, kita kena gerak daripada kiri ke kanan supaya dia bersambung secara terus. Okay, daripada P ke A. So daripada P ke A dia akan pergi ke sini, akan detect, tapi nak detect tak boleh masuk intensifier sebab sini dah tertutup. Dia dah tertutup. Sini pun tak boleh masuk sebab dia ada check valve. Tetapi check valve ni ada pilot line. So ada pilot line ni. So pilot line ni gunanya bila dia dah tak boleh nak gerak, pump ni pula dia akan supply lagi pressure. So dia akan masuk dalam pilot line ni, dia akan buka check valve tu. So check valve tu akan bagilah ruang untuk minyak dekat sini untuk keluar. Masuk ke dalam, return balik ke tank. So very high pressure can be supplied by a pressure intensifier operating on a low pressure pump. So guna intensifier ni kita tak perlulah guna high pressure pump. Okay, sebabnya kerja kita tu mungkin kerja yang ringan, just nak pancing, tapi mungkin ada satu load kita tu berbeza. Ada load tu keras, ada load tu lembut.
Kalau kita pakai high pressure pump kat sini, nanti kita akan supply pressure dia kuat. Bila kuat nanti dia punya cara pancing tu laju dan juga kuat. Bila kuat mungkin kalau kena yang produk yang lembut, dia boleh pecah lah. Kan? Tapi kalau kita kena pula produk yang keras, takkan kita nak tukar kita punya pump pula. So kita pakai pump yang sama, yang low pressure, tapi kita pakai intensifier. So dekat sini dia kata the intensifier should be installed near the cylinder to keep the high pressure line as short as possible. So intensifier ni kita pasang dekat-dekat dengan kita punya silinder lah. Okay, dekat-dekat dengan silinder kita, jangan terlalu jauh. Supaya nanti dia punya pressure tu tak ada loss lah panjang line. So yang ni boleh faham Okay. So pergerakan dia tadi mula-mula, okay, saya ulang sikit. Pada keadaan asal dia block kat sini. Okay, ni tester supply. Okay, dalam keadaan asal, initial position, kalau kata kita tak attune mana-mana valve, oil tu akan pergi ke tank balik. Okay, dia akan pusing masuk ke dalam tank balik. Tapi bila kita start attune, okay, daripada kanan, yang ni, kita attune, so dia akan bersilang. So daripada P akan pergi sini, dia naik ke sini, dia masuk ke sini. Dia masuk ke sini dulu, ini tak boleh masuk sebab ni dah putus. Putus. Sebab pressure tu mungkin rendah lagi. Sampai sini dia bergerak lah. Silinder ni boleh bergerak tapi dengan perlahan. Tapi bila dia sentuh je dekat load ataupun beban yang kita punya produk yang keras, kita punya silinder tu dah start tersangkut. Dia tersangkut. Jadi pressure tu makin lama makin build up lah. Bila tersangkut dia akan build up. So dia tak boleh masuk sini, dia akan pergi ke sini lah. Dia akan tolak ke pilot line ni. Dia akan tolak pilot line ni, yang ni akan selari, dia akan naik atas lah, naik atas. Barulah dia akan lalu ke intensifier. Okay. Sebab tu intensifier ni dia letak dekat sini. Dia letak dekat sini. Dia letak dekat sini. Dia letak dekat sini. Kalau letak dekat sini, dia akan terus lalu ke intensifier. Bila dia letak kat sini, dia tahu yang kita punya sistem tu dah memerlukan tekanan yang tinggi. Yang ni yang control sequence valve Jadi intensifier ni akan tingkatkan kita punya pressure tu. Automatik kita punya silinder tu akan bergerak lebih kuat. So dia akan boleh tebuk ke, dia boleh tekan ke, ikut operation yang kita dah setting tu lah. Dah tekan kita punya load tu, dah selesai, kita attune pula daripada kiri ke kanan. Okay. So dia akan masuk, minyak tu akan masuk ke sini, pergi ke sini. Pergi ke sini, so dia punya silinder tu akan bergerak ke belakang lah. Bergerak ke belakang. Tapi pada keadaan asalnya, dia tak boleh gerak sebab sini ada satu check valve. Dia tersangkut. Tapi dia kena tunggu sekejap sampai dekat pilot line ni, tolak sikit check valve tu. So dia boleh release lah. Maksudnya yang oil daripada belakang tu boleh masuk balik, boleh keluar ke tangki tank. So tu cara penggunaan pressure intensifier. So kita guna intensifier ni untuk menggantikan high pressure pump. Tak perlu kita pasang high pressure pump. Mungkin high pressure pump ni lebih mahal, lebih besar. Jadi dari segi cost tu kita boleh pakai low pressure pump. Just pasang di intensifier. Itu penggunaan intensifier. Okay, yang ni yang terakhir sekali adalah heat exchanger. So heat exchanger ni kita nak sejuk lah, kita nak cooling down kita punya minyak. Okay. Kita boleh guna sama ada guna air cooler ataupun water cooler. Dan juga kita boleh guna heater. Heater ni selalunya kalau untuk yang negara musim sejuk lah, macam tempat-tempat yang bersalji. Mungkin kita punya pump ataupun oil tu boleh capai tahan beku. So kita kena ada heater lah bagi dia sentiasa dalam keadaan operating pressure temperature yang sesuai, yang ideal. Jadi untuk cooling ni ada guna air, ada water. So kalau tengok dekat simbol ni, okay, yang tengah-tengah ni adalah minyak. Ini minyak kita. So yang cooling tu adalah yang tapak segi kanan ni.
So kalau dikata guna water, dia punya simbol dia mesti hitam. Kali hitam, dua-dua hitam. Macam minyak juga. Tapi kalau guna air cooler, simbol dia guna macam pneumatic lah. Guna air, dia kosong. Kalau heater dengan cooler, perbezaan dia dekat minyak ni. Direction dia tu. Yang ni naik atas. Ni sama. Tapi dia punya direction untuk minyak kita tu berubah. Yang ni dia keluar, yang ni masuk dalam. Okay, itu je untuk ni. Kemudian ni punya penggunaan heat exchanger lah. Okay. So selalunya heat exchanger ni kita pasang untuk bagi minyak kita tu dalam keadaan temperature yang ideal lah, tak adalah terlampau tinggi ataupun tak terlampau rendah. Okey, itu saja untuk chapter 6 Untuk chapter 6 hari ni. Hari ni tak just kita belajar berkenaan dengan ancillary hydraulic devices. Okey, sekejap. So kalau tengok saya sharekan kejap. Plan tadi. Okay, untuk teaching plan tadi. So habis setakat ni untuk chapter 6. Chapter 6 kita dah cover hydraulic fluids, tank and filters, pipeline and connection, accumulators, pressure intensifier and heat exchangers. Okay, nanti next week kita akan masuk pada hydraulic system and circuit design lah. So mungkin chapter 7, chapter 8, chapter 9 dan chapter 10 ni antara yang penting yang penting untuk awak faham. Chapter 6 ni just bukan tak ada bukti sangat, orang kata macam info tambahan lah untuk maklumat. Okay, so itu saja untuk hari ini. Okay, untuk minggu ni saya rasa kita akan buat lab ketiga, semua section sama. Okay, untuk besok kita akan buat lab ketiga seperti biasa lah. Datang semua, nanti saya akan bahagikan lah, setengah akan buat dulu dan setengah akan buat kemudian dan pada 3 orang macam section 4, mana yang tak hadir lagi yang untuk buat replacement lab tu, gantian. So kita akan buat esok selepas kita selesai lab yang ketiga nanti. So awak boleh terus buat dan selesailah untuk gantian. Okay. Okay, itu saja untuk hari ini. Untuk lagi satu, untuk quiz, bukan quiz, untuk test. Test minggu depan kan hari apa Test awak hari Rabu Rabu depan 8 Disember Semua sedia maklum Okay. So tak apa, nanti Dr. Fatih mungkin akan terangkan sikit lah kalau masa lab ke apa berkenaan dengan test. Chapter yang masuk tu itu nanti kena refer pada Dr. Fatih sebab yang buat final saya, yang buat test dia lah. Test nanti boleh rujuk kepada dia. Okay, itu saja untuk hari ini. So kita jumpa lagi pada esok untuk session 4. Okay, kemudian kita sambung pada chapter 7 pada minggu depan Okay, terima kasih semua.